Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 3, seperti dijanjikan, Umi Rozita akan berkumandang lebih kurang dalam 40 minit ataupun 1 jam bersama ibu ayah yang mungkin akan ikuti dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jom kita sharekan dulu. Okay, kita sharekan kepada grup-grup kita, kepada kawan-kawan kita supaya ilmu ini dapat disampaikan dengan lebih lancar. Okay, jom kita semua-semua share. Sudah ada 2 orang. Masya Allah, bila sudah ada 20 orang, Umi akan start. Jom kita share banyak-banyak supaya perkongsian ini dapat sampai kepada semua ibu ayah di luar sana yang punya anak di tahap bawah 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Sebenarnya apa yang Umi nak kongsikan ini adalah sesuai untuk semua peringkat umur anak, walaupun anak remaja sebenarnya, sebab tajuk dia apakah aktiviti yang nak buat dengan anak pada musim PKP ini. Alright, sudah ada 4 orang. Jom kita bagi like, bagi love, menandakan menyokong Umi Rozita untuk bersama. Jom kita kongsi-kongsikan, ambil masa untuk tekan share supaya kita nak mendakwahkan perkara yang baik ini. Masya Allah, Faridah, terima kasih kerana bersama dengan Umi Rozita. Dr. Azura, Masya Allah, sudah menyukai saya ke? Masya Allah, apa khabar doktor? Jom sharekan ilmu ini kepada terutama di ibu-ibu di luar sana, ibu ayah di luar sana, agar mereka tidak keputusan ideal untuk menyantuni anak di musim PKP ini. Umi pun sedang melayari jari ini, mau mengkongsikan kepada semua followers di sana. Adakah suara saya jelas? Okey. Dah 3-4 hari tidak berkongsi dalam live kebelakangan ni. Jumaat, Sabtu, Ahad Umi ada kelas dengan Dr. Rocket, kelas PhD. So sebab itu Umi senyap dan rasanya macam tak keruan tidak berkongsi kepada followers di sana, terutama di musim PKP. Mira Kasih, Masya Allah. Assalamualaikum Mira. Adakah suara saya ni dengar jelas? Sudah ada 5 orang. Mohon untuk tekan butang like, butang love, bagi memastikan saya berasa bahagia, gembira di sini. Okey, tidak berkesorangan dalam live ini. InsyaAllah, sementara menunggu itu, saya nak memasangkan satu video. Sementara menunggu kawan-kawan kita yang lain dah masuk, saya nak kongsikan satu video. Sangat sesuai video ini untuk kita faham maksud apa yang saya nak sampaikan hari ini. Siapa kenal dengan Kumika? Okey, Kumika. Siapa kenal? Kenal dengan Kumika? Hamiyah Din, apa khabar? Okey, sudah ada 7 orang. Jom sila tekan like, tekan love. Okey. Okey, sementara itu saya mau memasangkan satu video. Okey. Ya, saya pasangkan satu video ini. Okey. Inilah komika yang sedang viral. Kita saksikan bagaimana sementara tu. Sila. Assalamualaikum Nurul Mardiah. Waalaikumsalam. Okey, bila sudah mencapai 20 orang, Umi akan beralih kepada Umi. Saya dah berlepas Ya, yang pantai berpantun tu. Okey. Ya, ini komika yang sedang bersiap sedia untuk syuting. Okey. Dia telah tadi adalah hubungan baiknya dengan nenek dia. Okey. Dia sudah sampai ke tempat setting, dia Hot FM.
Okay, cuba bayangkan anak kecil yang berumur 5 tahun. Ini mungkin masa dia umur 4 tahun. Okay, sudah ada 13 orang. Masya Allah. Dia Aisyah, apa khabar? Masya Allah, terima kasih. Kasih Murabbi, Masya Allah, terima kasih. Kasih Murabbi. Sila tekan lagi share. Baginda Rasulullah lahir ke dunia, berbahagialah kita dengan selawat. Alhamdulillah. Sahabat guys, senang dengan kami di geng pagi hari ini pada hebat daripada adik Mika kita. Ya Allah, kecil-kecil 3 bulan je dekat dan. Okey. baca bang satu patah sebab Cuba bayangkan Ini belajar pasal urusan bagaimana kita adik Kumika ini masa dewasa ni nanti. Habiskan masa berborak dengan anak. Ya betul. Sebab inilah masa tempoh dia nak belajar, dia berborak dengan kita. Sama kan? Ya betul. Berborak tu penting. Kita layan dia bercakap, main lawan. InsyaAllah. insya-Allah. Okey, adik Waalaikumsalam, dia Aisyah. Bukan sebarang lebah besar, pohon kayu. Sembah bukan sebarang sembah, sembah adat pusaka Melayu. lagi. Nampak tak betapa pandainya dia membaca pantun. Jadi itu adalah antara salah satu perkembangan yang baik yang harus kita tauladani ataupun yang harus kita ambil iktibar bagaimana ayah dia telah membentuk potensi diri dia. Jom kita tengok semasa dia dipanggil ke TV station, tak silap TV Al-Hijrah. Okey. Ya, TV Al-Hijrah. Okey, sudah ada 13 orang. Sila share-share lagi di petang-petang ini. Ya, Farah Sazrina. Bijak-bijak belaka lah adik viral pantun kita seorang ni. Kan orang kata tengok terlantar. Ya, Rani. Kakak dengan Waalaikumsalam, Rafidah. saya pula yang tak sabar nak beranak. Nak pindah? Nak ada anak. Alhamdulillah, insya-Allah. InsyaAllah kan. Ya, sudah ada 14 orang. Raja-raja ini disiap. Assalamualaikum. Betul. Raja mana? Raja Faizul. Jangan suruh Raja Kapur tadi kan. Kita nak bersama dengan ayahnya Raja Faizul, Raja Shah Minan, dan juga ibunya Puan Siti Nurbahirah Ibran dan juga kakaknya Ini sekeluarga ya, dua beradik. Okey. boyfriend kita kan? Dan juga sana Raja Muhammad Mikail. Assalamualaikum, selamat pagi. Di sebalik video yang tular kan baru-baru ni berkenaan dengan pantun ni. Bagaimana kan itu secara spontan atau Jom memang, kita ambil iktibar ambil iktibar daripada cerita Kumika ini. mengasah bakat pantun atau bagaimana? Jom kita ambil iktibar. Saya pantun dia daripada kecil dia suka pantun. Sebab ikutkan sebenarnya dulu dia kebanyakan dia suka macam Atromen, Power Rangers semua yang luar-luar punya superhero kan. Jadi nak alihkan perhatian dia kepada Melayu sikit. So saya ajarlah benda-benda macam Hang Tuah macam itu. Tengok cerdiknya dia. Dia belum boleh membaca ya. Dia semasa dia kecil ya. Jadi kat situ lah dia start berpantun tu. Dia tu dia suka pula. Okey, sila tekan butang share lagi. Dia suka pada pantun ya. Bakat dua-dua anak. So far
berpantun. Kalau Mikael lah, Mikael suka berpantun dengan dulu dia suka bercerita. Dia suka cerita kat Wan dia, kat Opah dia pasal Okey, ni dua aktiviti yang bagus. Okey. macam kakak dia pun lebih kepada bercerita. Dua-dua ni sebenarnya kalau bercerita tak ada nak berhenti. Tapi kan macam daripada mereka, mana pula mereka dapat cerita-cerita tu? Daripada ibu dengan ayah. Kalau macam kadang-kadang bedtime story dia, kadang-kadang macam kita, sebab kita orang ni tak bagi tengok TV. Bila tengok TV lepas asar. Dari pagi dia bangun tu, kalau dia tak pergi sekolah ke apa, dia kena main. Sebab kita nak dia biar bila main kan, bermain. Yes. Waalaikumsalam, Naimah. Nak main kan, dia datang kat kita macam dia dengar ibu ceritalah ni, ayah ceritalah ni, cerita. So dia ingat, lepas tu dia pergi cerita kat opah dia, dekat kawan dia, kat cousin-cousin kat cousin-cousin dia. Okey, cabaran di sebalik nak record video anak tu Nan sebenarnya. Okey. Macam anak saya dah pandai dah. Alhamdulillah. Video video. Jadi macam mana kalau dengan anak berdua ni? Senang tak nak record? Okey, jom kita tengok pula. Okey, alhamdulillah. Kenapa Umi memperkenalkan atau mempertontonkan video komikal tadi adalah kerana komikal ini sangat menonjol dia punya potensi dia. Okey, tajuk hari ini adalah kenali potensi anak dan tentang bagaimana kita nak mencari, dan Umi fokus adalah potensi yang ada pada komikal. Siapa tahu apakah potensi komikal tadi? Siapa yang dah tengok video tadi? Sila berbincang ataupun sila kongsikan apakah potensi komikal sebenarnya. Siapa tahu? Okey, masih ada lagi, masih baru lagi ni, jam berapa, baru 15 orang. Tak apa, bila tolong share lagi share pada kawan-kawan. Masya-Allah. Okey. Potensi anak ini boleh diterap, boleh digarap dan boleh dikembangkan. Okey? Ya, betul Nurul Maria. Komikal ni suka berpantun dan bercerita. Itu dalam salah satu daripada potensi yang ada beberapa potensi, dan itu tergolong dalam potensi linguistik. Okey, jadi untuk anak itu ditingkatkan lagi potensinya, makanya ayahnya sentiasa memberikan dorongan sejak dari kecil. Kalau ikut dia cerita komikal tadi, komikal pada mula usia dia suka kepada watak-watak Power Rangers, Ultraman dan sebagainya. Jadi ayahnya berfikir daripada dia memperkenalkan watak-watak itu, dia memperkenalkan watak-watak hang tua, hang jebat. Jadi dia balik kepada budaya Malaysia kita. Masya-Allah. Dr. Rahman, terima kasih Dr. Rahman. Apa khabar? Salam Ramadan. Masya-Allah. Diza Aaron. Okay. So siapa yang komen yang paling banyak hari ini, sila share. Okey, saya sudah sediakan satu Quran untuk saya hadiahkan kepada anda semua yang banyak komen, yang banyak bagi jawapan. Kita akan kirimkan sebuah Quran kepada anda. InsyaAllah sila share lagi. Ini ilmu yang sangat diperlukan untuk ibu-ibu khasnya. Sila perkenalkan diri, sama ada anda ada anak, ada cucu, berapa umur mereka. Jom kita meriahkan lagi petang ini dengan mengajak, share pada kawan untuk seketika bersama Umi Rozita. Jadi nyatakan jika anda ada anak, ada cucu, berapa umur mereka, supaya Umi boleh fokus kepada tajuk hari ini. Baik, kalau diikuti seterusnya tadi, ayah komika itu Ku Faizal, ayah komika iaitu Ku Faizal itu sangat memberi perhatian kepada anaknya. Okey, jadi perhatiannya sebab dia dah nampak potensi anak dia itu, dan potensi anak itu adalah dalam segi bahasa ataupun linguistik. Dia jadi teruja untuk mempertingkatkan bahasa anak itu. Jadi potensi anak itu kita kena kenal pasti. Okey, siapa yang ada anak bawah 6 tahun, okey, bawah 7 tahun, ya dia Aisyah, Rishad Zainal Haris, berapa umur ke nak sedang share ni. Okey, jadi antara potensi, cuba kita lihat
Okey, sebelum mereka menjadi apa yang mereka ada sekarang, mestilah ada potensi-potensi semasa kecil. Jadi Kru Faizal ni adalah seorang ayah yang sangat peka untuk mengenal pasti potensi anak dia, dan dia sentiasa menggalakkan anak dia bercakap, bercerita, berkomunikasi, berpantun. Okey, jadi anak dia akan fokus. Jadi sekarang ni dia menjadi sangat viral sebab bahasa yang betul. Okey, jadi kita tengok juga. Okey, Nurul Mardiah anak 5 tahun. Apa potensi agaknya? Apakah potensi Nurul Mardiah? Okey, anak puteri Mazli Nalin, okey, 2 tahun dan 6 tahun. Sangat penting waktu usia itu puteri Nurul, umur yang sangat kritikal, dan nak tak nak di musim cuti COVID ini anda perlu berada bersama anak anda. Betul? Okey. Jadi it depends, okey. Oh, anak Emisha, anak buah 19 tahun ya, penting untuk dia kenal sebab dia pembantu guru tadika kan. Jadi guru tadika, ibu ayah, atuk nenek, dan Kumika ni sangat rapat dengan nenek dia. Okey. Jadi dalam ahli keluarga kita itu, kita mestilah bersepakat untuk meningkatkan potensi anak. Okey. Dan mungkin anak itu anak yang kita rasa macam lasak. Lasak itu adalah satu label yang kita beri kepada anak itu, dan bila anak itu yang kita kata lasak, sebenarnya dia adalah anak yang cerdik. Okey, anak itu anak cerdik yang dia perlu menggunakan tenaga lasak itu untuk meningkatkan lagi potensi-potensi lain. Contohnya dia suka bersukan. Okey, so adalah penting untuk kita meningkatkan potensi ini. Okey, so bersukan. Contoh yang lagi, anak itu ada potensi untuk visual spatial. Assalamualaikum, waalaikumsalam Sheila, rakan PhD saya, Masya Allah. Kami 3 hari semalam berguru untuk menyiapkan tesis kami, Masya Allah. Okey, jika anak itu ada visual spatial, adalah penting semasa waktu kecil ini anak ibu ayah itu meningkatkan potensi dia dengan memberi dia kemudahan untuk meningkatkan potensi dia suka pada visual spatial, seperti meningkatkan kreativiti dia dan buat aktiviti yang ke arah apa yang dia minat. Anak yang visual spatial adalah anak yang suka kepada art dan juga seni, dan mungkin anak itu nanti bakal menjadi arkitek, bakal menjadi interior decorator, designer dan sebagainya. Dia ada kemahiran itu. Okey, jadi itu sudah 3. Mungkin anak itu adalah anak yang very logical mathematic. Dia suka pada benda yang kira-kira, membilang. Okey, kita perlukan anak yang tinggi dia punya logical matematiknya, sebab kita perlukan kombinasi kecerdasan itu. Contohnya, okey, contohnya anak itu adalah anak yang very linguistic dan juga very interpersonal. Anak yang linguistik dan interpersonal adalah anak yang bakal nanti menjadi lawyer ataupun counselor ataupun mungkin motivator. Okey, lihat Kumikal tadi. Dalam video tadi Kumikal sangat petah bercakap, dan mungkin rezeki dia nanti masa depan kalau terus ayah dia memberi rangsangan, maka dia mungkin bakal menjadi host ataupun pengacara di Hot FM, di TV Al-Hijrah, TV 1, 2, 3 dan sebagainya. Okay, so you have to know the potential. Okay, jom kita kongsi. Kalau anda boleh kongsi, apakah potensi anak anda? Okay, anak saya memang lasak, terutama anak yang sulung. Ya, puteri sangat minat art dan kira-kira. InsyaAllah, semoga kata Umi menjadi doa. Betul. Okay, insyaAllah puteri, anak anda itu bukan lasak. Delete perkataan lasak itu puteri. Dia adalah anak yang dia ada kelebihan fizikal yang lebih. Okey, jadi kita perlu sediakan ruang. Kalau umur anak itu 5 tahun, 2 tahun, ruang dia untuk mengeluarkan tenaga fizikalnya itu, potensinya fizikal. Dan dia mungkin nanti bila dia masuk sekolah, dia mungkin suka bersukan, dia suka benda aktiviti yang bergerak. Anak yang fizikal ditambahkan dengan anak yang naturalist,
Okey, anak yang naturalist, anak yang suka pada flora, fauna, suka tengok burung, suka korek cacing, suka sentuh semilu. Anak yang tu adalah anak yang bakal nanti menjadi mungkin Menteri Pertanian. Jadi kena lihat di mana potensi anak kita. Okey, jadi anak yang you kata lasak itu delete ya Putri, no more. Anak itu bakal jadi mungkin bakal mengganti pemain badminton negara. Mungkin bakal menjadi pensyarah sukan ataupun guru sukan nanti. Dan juga mungkin menteri belia dan sukan. Jadi kombinasi mungkin anak itu suka bercakap dan dia suka pada benda yang very kinesthetic. Okey, dia suka berenang, dia suka main bola. Okey, kena sediakan ruang. Okay, seperti yang cerita Kumika tadi, ayah dia sangat menggalakkan dia punya linguistik. Okay? Dan sekiranya anak itu bakal menjadi doktor, potensi dia mestilah ada visual spatial. Untuk dia bakal menjadi pakar bedah contohnya. Dia mesti ada mesti ada kemahiran visual untuk melihat benda yang kecil dalam anggota badan itu melalui mikroskop itu, dan dia kena ada this kemahiran logical mathematic dan juga visual spatial. Okey? Okey, saya masih belum pasti mana satu potensi anak saya. Bagaimana nak kenal pasti? Okey, Nurul Mardiah anak umur berapa tahun? Okey, ya Sheila, kanak-kanak penyelidik persekitaran. Yes. Okey. Dia menggunakan 3M itu. Okey, ibu ayah sila share lagi, sila share, sila tekan butang like dan butang love supaya saya rasa bersemangat sini, bersemangat dengan kawan saya Sheila ini. Alright. Jadi bila dia menggunakan 3M itu adalah M adalah dia meneroka. Okey, sila tekan banyak-banyak butang love, okey, butang share, butang love, okey, butang like, okey. Bila anak itu meneroka, M yang pertama adalah E yang pertama adalah explore. Okay, catat ya, siapa yang rajin catat, siapa yang paling banyak catat ada hadiah. Saya nak beri sebuah Quran. Saya nak kirimkan kepada anda sebuah Quran tafsir dan sangat cantik dalamnya, ya Allah. Setiap hari saya pegang Quran ni, see? Siapa nak? Okay. So, jadi Putri sebentar ya. Anak betul Umi, okay. Alright, anak Nurul Mardiah 5 tahun. Kita ambil contoh anak Nurul Mardiah 5 tahun. Jadi cuba tengok apa potensi yang kita boleh ceritakan. So bila anak itu ada 3 E, E yang pertama adalah dia explore. E, explore. Cuba catat. E, explore. Dia suka explore kepada apa benda yang baru yang dia dapat. Dia pasti akan usik, dia godek-godeknya, dia mungkin buka dan akhirnya pecah. Okay, kita pun rasa terjerit kenapa pecahkan mainan. Alright. So yang kedua adalah dia suka eksperimen. Okey, yang ketiga dia adalah dapat experience. 3E. Apa dia 3E? Dia explore. Okey, dia buat eksperimen dan dia dapat experience. 3E itu. Okey? Ya, tak sure tak apa, nanti ingatkan saya akan hadiahkan kepada anda satu PDF tentang multiple intelligence. Ingatkan saya di akhir sesi nanti saya akan hadiahkan PDF bagaimana you boleh test anak you punya kecerdasan pelbagai. Baik. So 5 tahun ini, okey, anak yang 5 tahun ini dikatakan lasak ke apa ke, cuba you cerita tentang anak ni macam mana. Adakah anak ini suka duduk diam, dia suka melukis, ataupun anak ni suka buat aktiviti, kita kat dapur, dia pun kat dapur, atau anak tu suka menyanyi, atau anak tu suka menari, okey, atau anak tu suka menyusun, membina. You have to find out. Okey, dan dia suka bercakap, dia suka bersoal jawab. Ada tak antara anak anda yang very quiet? Dia pendiam. Okey, dia pendiam. Pendiam tu maksudnya dia tak cakap banyak, tapi dia mungkin dia suka mewarna, dia suka buat aktiviti sendiri. Anak itu mungkin very visual spatial dan juga very interpersonal. Jadi anak-anak macam ni mungkin perlukan juga akan bakal menjadi kaunselor, bakal menjadi psikologis. Ya betul Dr. Rahman, anak melalui 3P, pemerhatian, pendengaran dan penglihatan, dan dia menggunakan 5 deria.
Apakah deria itu? Seperti Dr. Rahman kata, deria penglihatan, deria pendengaran, dan deria, apa lagi dah satu lagi deria? Okey, satu penglihatan, pemerhatian, pendengaran. Okey, deria 5 kita ada 5 deria tu apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh, dan apa yang kita bau. Anak yang bakal menjadi chef adalah anak yang tinggi deria baunya. Dia bau je tahu, oh, kari itu kurang garam. Dia suka masuk ke dapur. Okey, dia adalah bakal chef nanti sebab dia kuat derianya. So, dia akan, bila anak melalui 3E tadi, explore itu, deria dia untuk memerhati, untuk mendengar, okey, dan dia gunakan penglihatan dia untuk melihat. Jadi 5 deria ni mesti digunakan ibu ayah. Okey, sila share lagi. Apakah 5 deria itu? Penglihatan, pendengaran, deria rasa, sentuh, dan deria bau. Okey, so yes, macam kita punya kemarin doktor, VAKOG. Yes, betul. Baik. Jadi untuk anak-anak ini, bila anak itu dah nampak dia punya potensi, kita kena dorong, kita kena rangsang, kita kena galakkan. Kita jangan halang. Okey? Bagaimanakah hendak mendorong supaya ia terbuka lagi potensi dia adalah dengan kita memberi kasih sayang. Masya Allah, Ustaz Dr. Fadullah, terima kasih kerana follow, kerana ikuti Ustaz. Sila share lagi Ustaz. Sila bagi like, bagi love. Okay. Apa khabar Ustaz, Pak Kiai dan juga Ibu Ocha. Sila kongsi-kongsi dengan orang Bandung. Masya Allah. Baik. Jadi Ustaz, saya mahu menghadiahkan satu Quran Ustaz, tafsir kepada sesiapa yang banyak komen dan bagi jawapan yang paling tepat. Okey Ustaz? Alright. Okey, siapa yang bagi love, terima kasih bagi love, bagi like. Kongsi lagi biar ramai. Masya Allah, ini dakwah kita untuk memperbetulkan, untuk memberi panduan, untuk memberi galakan kepada ibu ayah di sana. Okey? Ya, Norisha Nasir, betul Nurul Mardia. Okey, sila follow, sila bagi komen supaya saya dapat banyak komen. Siapa komen yang paling banyak, yang paling menarik, ada hadiah untuk anda. Siapa yang stay sampai akhir, saya akan kongsikan satu PDF bagaimana nak mengenal potensi. Sila ajak kawan-kawan yang lain. Masya Allah. Baik. Ya, Ros Azizi, terima kasih Ros ikuti. Jom. Saya nak bawakan untuk mood anak itu mau belajar, mau buat kerja sekolah, mau buat homework, mau membuat aktiviti, mau membaca, mau menulis, mau mengira, buat homework apa cara pun, dia mesti mindset dia ready. Maksudnya mindset dia tu, otak dia kena bersedia menadah ilmu itu. Otak dia kena dibuka. Gelas dia mesti dibuka. Okey, supaya dia ready untuk masuk segala ilmu-ilmu dia. Maka sekali lagi Umi ulangkan. Okey, Umi ulangi supaya ibu ayah yang perlu ready dulu. Ibu ayah bila bersama anak-anak yang kecil terutamanya ada mood dia, betul? Mood anak ini perlu dikawal. Okey, mood anak ini perlu dijaga. Okey, bagaimana nak jaga itu? Tidak ada lain. Pesan Imam Ghazali, betulkan saya Ustaz kalau saya salah, anak itu seusia, dia ada tahap-tahap dia. Okey, tahap umur bawah 7 tahun, Imam Ghazali pesan dia perlu diberi kasih sayang. Dan dia ada raja. Dia adalah segala-galanya dan kita beri sepenuh kasih sayang kepada anak itu. Dimanjakan sebab dia adalah raja di tahap umur 7 tahun. Selepas 7 tahun dan ke arah umur 14 tahun, tempoh yang 7 tahun lagi, dia mesti didisiplinkan. Dia sudah pandai untuk mengurus diri. Makanya kita kena didik daripada awal pagi bangun tidur itu untuk self-efficacy. Maksud dia boleh urus diri dia. Sekurang-kurangnya urus diri dia untuk mengurus katil dia, untuk boleh mandi, jemur towel, bersihkan bilik air, pastikan baju kotor masuk dalam bakul, dia dah boleh mesin baju dia. Tempoh itu. Okey?
Jadi Imam Ghazali pesan juga daripada umur 14 ke 21 dia adalah seperti kawan. Di musim cuti ini di manakah anak-anak anda? Ada seorang mungkin yang bawah 7 tahun sedang bermain dengan mainan yang disukai ataupun sedang tidur. Mungkin juga anak yang belasan tahun sedang buat homework dia, atau yang remaja mungkin sedang membuat assignment di college dia. Jadi kita sediakan ruang-ruang yang sesuai untuk anak itu. Baik, jadi untuk memastikan anak itu diberi kasih sayang, ada beberapa tips. Okey, Nabi sudah pesan. Betulkan saya Ustaz, adalah petua yang paling pertama adalah sentuhan. Anak sukakan pelukan. Untuk membuka ruang minda kepada minat dan potensi dia itu, ibu ayah tidak ada cara lain. Nabi pesan didik, bukannya herdik. Tidak boleh cara kita itu dengan herdik. Okey, didik itu mestilah dengan kasih sayang, dan Nabi pesan pelukan. Ada satu hadis mengatakan barang siapa tidak mengasihani mereka, maka ia tidak akan dikasihi. Itu hadis Al-Bukhari. Betul ya Ustaz? Maksudnya Nabi dia sayang pada cucunya. Okey, Nabi ada 2 orang cucu, nama dia Hasan dan Husin. Dan dia sangat sayang. Tidak pernah saya jumpa mana-mana hadis yang mengatakan Nabi pernah marah pada cucunya. Okey, belayan Nabi itu sangatlah menonjol, sehingga kan jika cucunya mengganggu dia, dia akan layan, dia akan berhenti. Sebab dia akan beri ciuman dan pelukan. You see, this is the moment ibu ayah untuk kita beritahu pada suami kita, beritahu pada atuk cucu anak kita itu, banyakkan beri pelukan dan ciuman. Seterusnya, yang kedua, Nabi suka buat apa? Usap kepala dia. Okay? Usap bahagian ubun-ubun ni Nabi suka usap. Pagi hari ibu ayah sila, okay, usap kepala anak itu. Setelah kita cium peluk dia, kita buat apa? Kita usap. Ini adalah teknik ataupun tips untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi anak perlu tahu, perlu kenal dan perlu lihat, perlu dengar apa maksud kasih sayang itu. Pertama tadi dengan ciuman dan pelukan. Okay, give them a little hug in the morning. Okay, dan kita usap kepala dia. Okay, jadi bila anak itu diusap, apa rasa? Rasa wow. Okay, maksudnya wow itu maksudnya dia dapat perhatian. Dia dapat perhatian iaitu sebab ada orang yang meletakkan tangan di kepala dia. Okey, ya Maria Nur Adni. Jadi dia rasa dirinya penting. Dia rasa dirinya dihargai. Usik saja kat sini. Dah kita cium dia, kita letak je tangan kita. Okey, Nabi suka usap kepala anak-anak. Alright. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada bersalam kepada anak. Bila Rasulullah jumpa kanak-kanak, bukannya Rasulullah menunggu anak itu bagi salam, tapi Rasulullah bagi salam dulu. Rasulullah tidak ego, malah Rasulullah merendahkan diri dia, merendahkan ego dia, membuangkan sombong dia. Malah Rasulullah memulakan salam dulu. Ada satu hadis mengatakan daripada Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika dia berjalan melalui kumpulan kanak-kanak, lalu beliau memberi salam kepada mereka dan berkata bahawa Rasulullah SAW sentiasa lakukan seperti yang aku lakukan, iaitu memberi salam kepada kanak-kanak. Okey? Setuju dengan saya? Sila bagi love, bagi like, bagi share. Mohon share. Okey, saya nak berhenti seketika sebab saya nak sharekan saya punya live ini kepada rakan-rakan saya yang hampir 5,000 orang itu. Untuk celik, bangun, tolong ikuti saya punya live ini yang sedang ke udara sekarang ini. Masya Allah, ada ramai kawan-kawan untuk kita share. Jom kita kongsi-kongsi lagi.
Okey, jom kita invite lagi kawan-kawan ramai-ramai. Kita invite lagi kawan-kawan kita untuk bersama dengan Umi Rozita. Terutama jika anda ada ibu ayah yang muda, yang mungkin kita pernah dengar ibu ayah itu memarahi anaknya. Ya Allah, jika kita dengar anak-anak jiran kita dimarahi, ya kita doa ya kepada ayah itu ya, supaya ayah itu menghentikan perbuatan memarahi anak itu. Apalagi kalau kita dengar ibu ayah itu mungkin merotan ataupun membuat anak dia menangis lama-lama, atau menjerit-jerit pada anak itu ataupun memarahi anak itu. Ya Allah, kita doakan ibu ayah itu sentiasa diberi petunjuk akan mengikut sunnah yang sebenar. Masya Allah, saya sudah share sikit-sikit. Ya Ibu Effie, Masya Allah. Bonda Ibu Ros, Masya Allah, Ibu Ros ada kat sini. Sharifah Aini, Masya Allah. Baik, Ibu Ros, Allah, Masya Allah. Thank you Ibu Ros adalah juga guru saya yang sama-sama kita message-nya adalah kasih. Okey. Baik. Jadi yang kedua tadi, yang pertama adalah mengusap peluk dan cium, dan kedua adalah mengusap kepala, dan yang seterusnya adalah menyentuh pipi. Untuk anak itu dapat ditingkatkan potensinya, ibu ayah, kita perlu beri kasih sayang. Bagaimana ya nak tunjukkan kasih sayang? Adalah dengan kita mengusap kepala, memberi ciuman, memberi pelukan dan juga menyentuh pipi. Time mana pula nak sentuh pipi? Bila-bila saja kita usik dia, tengah dia tengok tengah-tengah baca buku, kita sentuh dia, dia lepas salat kita usik pipi dia, kita cium pipi dia. Dia suka tak? Kan kita digalakkan berjemaah. Bila kita berjemaah, kita dah salam, tu pun salah kita menyentuh pipi anak ataupun cium pipi anak itu. Dia rasa sangat-sangat bahagia, and that is the golden moment. Sekiranya ibu ayah boleh bersama dengan anak berjemaah waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Masya Allah. Pelukan, sentuhan, pujian anak itu akan menjadi satu memory. Okay, memory yang sangat indah, di mana ya Ibu Ros menjadi physical touch. Okay, jadi bahasa kasih sayang saya belajar daripada Ibu Ros satu. Jadi, dan dia merupakan mestilah kata-kata positif. Kita sentuh bahagian-bahagian yang anak suka ini supaya meletakkan kasih sikit, dan terutama yang paling cantik adalah semasa anak itu nak tidur. Kita letakkan kepala, usapkan rambut kita sekejap je. Tak payah lama-lama, we got no time. Kita ada ramai anak yang lain kan. Jadi satu hadis saya nak kongsikan daripada Jabir Samurah, aku salat Zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda keluar ke tempat keluarganya, aku pun ikut keluar. Selanjutnya beliau disambut oleh kanak-kanak. Kemudian baginda mengusap pipi mereka seorang demi seorang sehingga sampai kepada giliranku. Baginda mengusap pipiku dan ternyata ku rasakan tangan baginda begitu sejuk dan harum. Baunya seakan-akan tangan baginda begitu baru dikeluarkan dari kantung yang berisi minyak wangi. Masya Allah. Hai Siti Rozita, Masya Allah, nama kita sama. Bagaimana Rasulullah menyantuni anak-anak ibu ayah. Rasulullah pergi pada setiap seorang. Kan sekarang ni telah trend sekarang ni di mana di sekolah digalakkan untuk sentuh, salam, give five dekat dinding, ditampalkan apakah gambar yang dia nak. Jadi sebaiknya kita ikut hadis ini. Hadis ini digalakkan apa? Untuk pergi kepada semua anak didik kita, untuk kita untuk kita sentuh, kita salam dia, cium pipi dia, kita peluk dia, supaya sunnah ini berlaku dalam kelas. Sunnah ini berlaku dalam bilik darjah dan juga dalam rumah. Bayangkan ayah salam suami, ayah salam isteri, ayah peluk isteri, mama peluk ayah, anak peluk ayah. Jadi perkara ini berlaku dengan sungguh-sungguh harmoni. Terima kasih Ibu Ros menjadi berbagi love dekat saya, Masya Allah. Sila bagi love, sila viral lagi ataupun share lagi Siti Rozita. Banyak dia punya followers itu. Jadi menyentuh pipi dia satu amalan yang kita harus buat. Tiba-tiba kita sentuh pipi anak, rasa best tak? Cuba suami kita sentuh kita, apa kita rasa? Dia nak gurau-gurau kan? Begitu juga anak. Dia sukalah sentuhan itu. Okey, baik. Yang ketiga, sudah. Cium, nak peluk, okey, ubun-ubun, sentuh pipi.
dan memanggil nama. Panggilan nama anak itu mestilah panggilan yang anak itu suka sangat. Cuba anda respon dekat saya. Suami panggil apa? Ayang ke? Anja ke? Kita pun perlulah panggil anak kita dengan nama yang dia suka. Jom kita cari nama anak kita. Nama apa yang anak kita suka? Kalau kita suka dipanggil oleh nama yang cantik, anak kita pun juga suka. Baik, macam anak saya yang bongsu, saya panggil dia Profesor Zara Al-Hayat Al-Hafizah. Nama itu doa, ibu ayah. Nama itu doa. Okey? Nama itu doa, pastikan beri nama yang ada makna. Okey? Macam cucu saya, nama dia Nur. Nur saja, macam Nur cahaya. Okey? So, jadi mereka tengah main bantal-bantal sekarang ni. Okey? Nek dia sedang live. Mereka sedang main bantal-bantal. Okey? Baik. Jadi kita panggil nama anak yang positif, nama yang gelaran yang positif. Ya Nur Fazlina Syamsuddin, sahabat baikku dalam PTNI. PTN 9, dia adalah bendahari dalam PTN 9. Masya-Allah. Yang. Oh, suami panggil Yang. Okey? Oh, Ros, suami panggil Zizi ke Ros? Okey? Arwah suami saya pernah panggil saya Citot. Apa tu Citot? Itu adalah nama samaran masa saya kecil. Time gura-gura dia panggil saya Citot. Masya Allah. Dan saya ingat sampai sekarang, kan? Jadi itu adalah doa. Dan pastikan anda semak nama anak anda. Okey tak nama dia tu? Dan panggil dengan nama yang tepat. Alright? Jadi panggilan yang bermakna itu akan meninggalkan satu memori yang indah. Okay, kepada anak dia sampailah dia besar. Alright. Dan dalam satu ayat dalam surah Al-Hujurat, siapa boleh catat? Surah Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran yang buruk. Sudah ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat 11 telah mengatakan kita kena memanggil nama-nama yang baik. Jadi anak itu akan terbuka potensi dia bila dia sudah dipanggil dengan nama yang baik. Masya Allah. Okay? Kita panggil nama yang baik, jadi dia akan rasa teruja. Dia rasa gelaran baik itu satu aura, memberi aura yang positif bagi dia. Okey, jom seterusnya. Dan seterusnya kita perlulah memberi kasih sayang, tetapi kita dalam pada kita kena tegas. Okey? Contoh. Di mana Nabi tetap bertegas. Okey, dalam satu hadis kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Bus Al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, ibuku mengutusku kepada Rasulullah SAW dengan membawa seikat anggur. Namun aku memakan sebahagiannya sebelum aku berikan kepada baginda. Ketika aku sudah bertemu baginda memulas telingaku dan mengatakan, ini adalah pengkhianatan. Betul ke Ustaz hadis ini? Alright. Okey, suami panggil Yang, anak sulung panggil Dr. Damia sebab dia kata nak jadi doktor. Yang bongsu panggil baby. Baby tu kena tukar nama yang glamour sikit. IR ke. Okey. Hadis ini yang di mana poin yang kelima saya adalah mesti tegas. Tetapi dalam kita memberi kasih sayang. Baik, cerita tadi, kita nak pesan anak kita untuk membuat satu aktiviti. Tetapi dalam pada itu, kita nak pesan, okey, bagi anggur ni ke ayah, sepiring anggur ke ayah. Okey, ayah tengah duduk buka puasa nanti. Tiba-tiba, anak itu ambil sebiji anggur dan makan. Boleh ke tak boleh? Mengikut Nabi, kita kena tegas. Bila kita amanahkan pada anak itu untuk membuat satu amanah, satu tanggungjawab, dia kena tunaikan tanggungjawab tanpa pengkhianatan, tanpa mengambil satu biji. Azara Zainuddin, saya panggil Kacak. Oh, Kacak handsome panggil husband gitu ya. Alright. Jadi saya ingat kisah arwah mak saya mendidik saya. Arwah mak kata, di antara rumah dia bila dia nak sampai ke rumah dia terpaksa sampai rumah nenek dia.
mak saya mencerita, dan setiap kali dia sampai rumah nenek dia, dia akan jumpa sebiji buah kelapa. Okey, jadi dikutiplah buah kelapa tu, dia bawa rumah mak dia, sebab dia rumah nenek kan. So apa yang mak saya pesan adalah, nenek dia didik adalah kelapa itu adalah hak rumah nenek. Dia tidak boleh ambil kelapa rumah nenek untuk bawa balik ke rumah mak. Okey, maksudnya gitu. Jadi dia perlulah, contoh yang mak saya pernah satu cerita bila jatuhnya buah mangga, okey, dikiranya buah mangga itu untuk diberi pada jiran, lepas tu kita ambil satu. Samalah, tak boleh. Okey, jadi dengan itu adalah penting untuk kita mengambil iktibar itu. Hadis ini mengatakan kita tidak boleh ada pengkhianatan di situ. Alright. Abang Ramlan, Allah, janganlah panggil saya ustazah, saya belum ustazah lagi, masya-Allah. Okey. Jadi tadi saya kata adalah ubun-ubun, pipi dan tangan. Okey. Nabi, okey, suka mencium tangan kanak-kanak. Jadi kita digalakkan bila kita salam pada anak itu, minta dia cium tangan kita. Okey, itu adalah satu, bukannya letak kat dahi. Okey. Dalam satu surah ya. Okey, saya nak bagi satu surah untuk kita berdoa. Alright. Tadi saya sudah memberikan tips untuk kita membeli perukkan ciuman kan. Itu ubun-ubun, pipi, tangan, dahi dan juga dada. Okey, sebab itu kita kena pegang pada satu surah Al-Furqan, yang bermaksud, dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami peroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam pada kita nak menyantuni anak yang macam-macam ragam itu, kita kena gunakan ayat ini untuk kita berdoa supaya Allah memberikan kita isteri, suami dan anak-anak kita yang boleh menyukakan hati kami. Okey, maknanya kita nak tengok suami kita bahagia, kita tengok isteri kita bahagia, tengok anak kita bahagia. How? Dengan kita memberikan kebahagiaan dulu. Kita kena berikan kasih sayang itu. Jadi kita gunakan doa ini, surah Al-Furqan ayat 74 ini, agar kita sentiasa menyantuni anak kita, untuk anak tu bagi balik. What you give, you get back more. Okay, so tadi ada beberapa tips, dan saya nak pesan supaya ibu ayah untuk kenali potensi anak itu, dan bila kita sudah beri benda ini, kita sudah tegas dengan anak supaya tidak melakukan aktiviti yang tidak dilarang Allah. Contohnya, kita haruslah ingat beberapa tips untuk tidak merosakkan otak anak itu. Contohnya, tidak boleh ibu ayah mengherdik anak. Sebab tu tagline saya, Nabi pesan didik, bukan herdik. Mengherdik, apa jadi kalau kita herdik anak, ibu ayah? Siapa tahu apa jadi jika kita mengherdik anak? Kita herdik anak itu, kita marah anak itu. Siapa boleh kongsikan? Ya, Misha, okey. Siapa boleh kongsikan tadi berapa poin saya sudah bagi tadi, tentang pentingnya kita beri kasih sayang itu. Dan sekarang ni saya nak pergi kepada apakah perkara-perkara yang tak boleh kita buat untuk supaya otak anak kita ni ready untuk dikembangkan potensinya. Okey. Pertama, tidak boleh mengherdik. Okey. Emisha, Mia, masya-Allah, mereka semakin baik, mereka semakin cerdik, mereka semakin bijak. Okey, Cik Nurul Mardia betul. Okey. Syasha Omar Al-Habsyi akan melawan kita balik. Apa tu maksudnya? Okey, kita elakkan perkataan-perkataan yang negatif ya. Okey, contoh di sini. Bila kita mengherdik anak, contohnya otak anak ya, otak anak ini, sel-sel otak sedang berhubung ya. Ni sel otak sedang berhubung. Efek ini akan dilihat di hari kemudian.
dia mungkin tak sekarang. Kalau kita herdik anak, dia mungkin diam. Dia mungkin tak berani melawan. Okey? Di mana efeknya adalah dia kata di mana mereka perlu fokus untuk belajar dan menyerap pelbagai informasi. Jadi bila kita herdik, anak kita betul tidak akan rasa puas hati, dia akan simpan. Okey, dia akan simpan. Di situ kita boleh nampak anak akan sedikit lembab. Okey. Jadi lembab itu maksudnya sebab kita sudah sentiasa herdik, marah, tengking, label. Apa jadi pada otak dia? Otak dia akan terganggu. Dan dia tidak boleh fokus lagi sebab sudah block, sudah ada cantasan kepada otak anak itu. Otak anak yang nak bercambah, nak berkembang akan tercantas. Okey, dia akan beri kesan kepada masa akan datang. Jadi di situ nampak anak tu pasti ada kesan dan mungkin dia adalah anak yang akan jadi anak yang pemarah. Okey, dia mungkin ada anak yang cepat panik. Dan dia mungkin menjadi anak yang sedih. Okey, dan dia boleh menjadi anak yang cepat stres dan boleh berlaku depression. Tidak pernah saya jumpa mana-mana hadis yang mengatakan Nabi herdik kanak-kanak atau herdik anak. Tak pernah. Okey, ya betul Cik Nurul Mardiah. Kesannya pada jangka masa panjang, jadi dia akan menyerap sikap itu. Dia akan menyerap. Betul. Kalau kita herdik anak kita, dia belajar untuk herdik orang lain. Kita ni cermin anak. Saya ini ibu yang banyak buat silap. Jangan ikut macam saya yang kesilapan yang saya pernah buat. Okey? Jadi dia akan menyebabkan anak itu anak yang boleh menjadi anak yang degil. Okey? Anak yang melawan dan tidak mendengar kata. Sebab otak dia dah penuh dengan herdikan, marah, tengking, label, okey, berbanding. Dia dah tutup otak dia untuk benda-benda yang lain. Okey, pertama, herdik. Okey? Yang kedua, tidak boleh jerit. Tidak boleh jerit dan suara yang tinggi. Okey? Sebab dia akan efek kepada mana? Tadi otak ya. Yang kedua, tidak boleh jerit atau gunakan suara yang tinggi sebab dia akan efek kepada hati, paru-paru dan jantung. 3 organ ni. Organnya akan bergegar, okey, dan denyutan nadi dia akan berubah. Dia mungkin akan terkejut dan efek kepada organ badan dia, hati, jantung dan paru-paru, dan denyutan nadi dia akan berubah. Dia mungkin ketakutan sebab ada suara tinggi. Hei, buat apa tu? Dia rasa terkejut. Okey? Jadi tak bagus. Okey? Dari sini dia kata jika kita sering mengherdik anak berkali-kali dan berterusan, jantung mereka akan berdenyut lebih laju dan sangat cepat, tidak akan normal, dan resultnya jantung dia akan menjadi lemah. Yes, Brani Bunch Seremban tu, Masya Allah. Siapa di sana ya, silalah bagi nama. Okey, kat mana ni Brani Bunch Seremban tu ni? Umi Rozda duduk Seremban tu. Okey, di Rimbun Vista, Seremban tu Heights. Tak tahu pun kat mana Brani Bunch ni ya. Baik, jadi kenapa kita nak rosakkan kesadaran anak dan kita mengherdik dan juga kita meninggikan suara? Okey, jadi kalau juga tidak bagus kita menontonkan anak kita dengan siaran-siaran yang violence itu, yang lagu dia yang kuat, muzik dia yang kuat, okey. Jadi amatlah tidak bagus sebab dia boleh merosakkan juga pendengaran dia. Baik. Jadi tidak boleh juga kita memberi contoh-contoh tauladan yang buruk. Okey, anak-anak akan meniru kita. Anak-anak akan tengok apa yang kita sebut, sama ada secara verbal atau non-verbal. Itu adalah sangat penting. Okey, jadi bila kita tunjukkan marah, tunjukkan karakter yang negatif, tunjukkan mood yang masam, tunjukkan kata-kata yang membanding, okey, benda ni akan tertanam dalam diri anak itu. Okey, jika ia diteruskan, dia akan menjadi karakter. Ibnu Khaldun pesan, amalan yang baik itu jika diulang-ulang akan menjadi tabiat.
Ibnu Khaldun juga pesan amalan yang jahat itu, okey, bukan jahat, maksudnya dia perlu jadi habit. Okey, kalau kita galakkan dengan habit yang baik, dan dia akan jadi kekal, menjadi tabiat, menjadi sebati dengan karakter kita. Okey, jadi bila anak yang ibu dia yang mudah marah, anak dia pasti mudah marah. Okey, dan dia mungkin anak yang susah untuk berdikari, emosi tidak stabil, dan dia akan juga suka menjerit. Dari mana dia belajar menjerit? Daripada apa yang dia dengar dan apa dia lihat. Okey? Kalau kita main sorok-sorok dan terkejutkan dia, boleh? Itu boleh. Itu dia dah tahu, dia dah expect. Itu best. Itu best. Okey? Nabi suka main kejar-kejar. Syamsiah Muhammad, terima kasih. Rohaini, Rokani. Okey? Main nyorok okey. Rumah saya ni kan besar, anak saya suka main nyorok dengan cucu saya. Okey? Dia terpaksa cari dia ke atas, cari dia ke bawah. Okey? Okey. Alright. Tapi kalau terkejut yang sengaja tu tak baguslah. Okey? Baik. Dan tolong jangan marah anak depan kawan-kawan dia. Tips yang keempat, jangan marah anak depan. Siapa boleh tulis tips ini? Yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, saya ulang balik. Okay. Yang pertama adalah kita jangan herdik. Yang kedua, kita jangan jerit-jerit. Yang ketiga adalah kita jangan tunjuk action yang negatif. Dan yang keempat, kita jangan marah anak depan kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan umur 3-4 tahun. Okay. Sebab anak kecil ini juga punya perasaan. Baik. Seterusnya. Okay. Kita di saat itu kita tak rasa mereka boleh ambil hati dengan kemarahan kita, masa itulah mereka juga akan merasa harga diri mereka direndah-rendahkan. Never membuat harga diri anak jatuh. Okey, sebab ia memberi kesan yang sangat besar kepada semasa dia besar nanti. Baik, yang kelima, kita janganlah herdik anak kita sebab dia akan merendahkan self-esteemnya. Yang kelima, dia akan merendahkan self-esteemnya. Okey, di mana nanti bila dia besar, bila dia rasa low self-esteem, dia tidak akan menjadi anak yang very proaktif. Dia akan jadi low self-esteem, susah nak buat keputusan, tak tahu nak, kalau dia besar dia tak tahu nak buat apa, dia sangat reliable orang lain. Okey, dan dia tidak ada keyakinan diri. Okey, tidak ada keyakinan diri. Wow, semua dah dapat poin ni kan? Okey. Dan juga dia akan membantutkan perbelajaran dia. Yakinlah, anak yang diberikan dorongan yang positif akan membuka dia punya esteem, jadi esteem yang sangat positif. Anak yang diherdik, anak yang dimarah, anak yang dijerit akan menutupkan, akan membantutkan, dan dia takut nak buat apa-apa. Dia takut nak bawa gelas ke dapur pun dia takut sebab dia takut kena marah. Kalau aku buat ni, pasti aku kena marah. Kalau aku buat ni, pasti mak akan jerit. Okey, dan dia tak tahu, semua tak kena. Dan dia buat sebab dia takut pada kita. Baik. Yang keenam, dan dia mungkin juga akan menjejaskan dia punya pendengaran. Sangat-sangat rugi kalau anak itu terjejas. Mungkin boleh pecah ke gendang ni sebab dia dijerit selalu. Mungkin itu ada penderaan bunyi atau noise pollution. Alright? Yang ketujuh, ibu bapa sering mengatakan Abi marah sebab Abi sayang. Tapi jika diherdik, menjerit dengan suara yang kasar, ia akan develop attitude yang akan jadi seorang yang budak yang bermasalah. Macam ni. Maksudnya, kita mesti elakkan anak itu menjadi anak yang besar nanti bermasalah. Okey, kita jangan bagi alasan untuk kita herdik dia sebab kita sayang dia. Tak boleh. Kita tak boleh kompromi. The love is very unconditional. Tak perlu kita nak menunjukkan kita sayang dengan berherdik dia. So, tak perlu kita kata, tidak perlu mengatakan kita marah sebab kita sayang. Salah. Okey? Jadi, untuk itu, kita perlulah menjadi role model.
Okay, kita harus walk the talk. Role model itu perlu di-imitate. Kita adalah cermin dia. Okay, untuk anak tu bina respect dan bina attitude. Dan kita kena menjadi kawan dia, menjadi best friend dia. Okay, dan supaya kita faham. Bila anak itu menangis, anak itu mungkin merajuk, kita kena faham perasaan dulu. Okay, yang kedua adalah kita kena pastikan kita punya kasih sayang itu kena pada tempatnya dan jangan overprotected. Okay, dan semudah kita beri pelukan, kita beri masa, kita sudah menunjukkan kasih sayang kita. Seterusnya, apa kita dapat? Siapa tahu? Bila kita beri pelukan, kasih sayang, apakah hormon yang akan terbina dalam diri kita? Siapa tahu? Apakah hormon yang akan terbina dalam diri bila anak itu dapat kasih sayang, dapat manja, dapat pujian? Siapa tahu? Saya hold dulu. Okay? Kita nak anak yang sangat positif ni adalah anak yang tahan lasak. Dia very resilient sebab dia sudah ada jati diri. Intan Mukhtar, Azana Abdul Qadir, apa khabar? Okay? Jadi sebab anak kita ini tempat kita menumpang kasih. Sebab apa? Kenapa anak kita bila berada dengan kita dia senyap? Sebab dia tahu kita adalah tempat yang paling selamat. Sebab itu pujian itu please lah. Oksitoksin, ya Nurul Maryam. Oksitoksin. Tepat sekali. Okey. Bila kita beri kasih sayang, jom kita mendapat oksitoksin. Alright. Jadi puji itu adalah satu perkara yang anak tunggu. Okey. Walaupun kita rasa kita puji itu dengan kata-kata pujian. Berilah apa-apa kata, I appreciate you, marvelous. Okay, you are awesome. Okay, oxytocin, O-X-Y-T-O-X-I-N. Alright. Okay, jadi kita perbezaan dari menangis ke ketawa, dari kepala pandang ke bawah dengan satu pelukan I love you, dari musnahkan Lego ke bina istana, itu semua boleh dilakukan hanya dengan perkataan. Saya baca balik. Perbezaan dari nangis ke ketawa, dari kepala pandang ke bawah dengan satu pelukan I love you, dan memusnahkan Lego ke bina istana, itu semua boleh dilakukan hanya dengan perkataan. Okey, lepas itu terutama siapa di sini ada anak yang masih menyusu badan? Ada tak anak sekarang yang masih menyusu badan? Jika anda ada anak yang masih menyusu badan, waktu itulah you kena peluk, dakap anak itu sedekat mungkin dan mulutnya menghala ke buah puting susu itu, dan kita pandang dia dengan penuh kasih sayang. Jangan kita rasa susahnya, malasnya, letih. Ya Allah, penatnya mama nak nyusukan. Tidak, tak boleh. It must come from your heart. Okay, untuk mendapat kasih sayang seorang ibu itu, you kena betul-betul berikan kasih sayang itu. Maka terbukalah potensi anak itu sebab kita dah cukup. Keperluan anak itu cukup. The basic need adalah love. Itu adalah basic need yang sebenarnya. Yang paling tinggi daripada physical, daripada intellectual, dia perlukan the love itu, ke the emotional tu. Maka saya nak sambungkan lagi. Okay? Tadi saya kata tentang usap kepala, sentuh pipi atau cium pipi, okay, dahi, tangan dan dada. Okay, itu adalah 4 tempat. Kepala itu sangat penting sebab kita rasa benda tu diberi perhatian dan dihargai. Seterus itu pipi, dahi dan tangan. Itu 4 tempat yang Nabi suka. Alright. Jadi ditambah lagi dengan gosokan. Okay, sentuhan itu di dada dan di belakang leher. Ada 6 ni. 4 tadi adalah ubun-ubun kepala, dahi, pipi dan tangan. Tambah lagi gosokkan di mana? Di dada dan juga di belakang. Sebab itu ibu ayah, sekiranya anak-anak merajuk, sini pegang. Okey, atau kita dakap dia, usik belakang dia. Okey, belakang lehernya. Okey. So
7 bahaya herdik tadi kena faham. Okey? Jangan kita, yang 7 tadi sebenarnya poinnya adalah attitude kita. Okey? Attitude yang buruk itu. Jangan. Okey? Dah. Okey. Sekarang ini saya janjikan aktiviti kan? Baik. Saya nak ambil soalan Syasha Omar. Macam mana kita nak buat kalau anak-anak yang dah besar dalam sekolah menengah dan kita dah terbuat salah satu perkara itu? Syasha Omar, itu saya lah tu. Umi Rozita ini, Kak Ita ni banyak buat dosa pada anak. Anak saya lahir tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000. 3 generasi tahun ni ada. But did I make mistake? Of course. Saya ada banyak buat silap. Saya pernah rotan anak, pernah marah, pernah jerit, pernah kejar anak. Tapi kita manusia kan, kita buat silap kan, kita minta maaf dengan anak. Is it okay to say sorry pada anak itu? Okay ke okay? Ke ego? Tak boleh. Boleh tak kita minta maaf pada anak? Of course boleh. Okay? Sebab itu kita mesti low down our ego. Go minta maaf. Aniza, Masya Allah. Okay? Go minta maaf pada anak. Saya dah minta maaf dengan anak saya dah. Saya banyak buat silap. So anak saya ramai kan 10 orang. Jadi anak yang last tu tak kenalah rotan. Anak yang awal dulu kena rotan. Kena boykot. Kena marah. Kena jerit. Minta maaf aja. Minta maaf. Mama dulu minta maaf. Banyak buat silap. Mama minta maaf. It's okay to say sorry. Say thank you. I love you. Magic word ini mesti kita terapkan. Selalu kita terapkan. Hatta kepada anak remaja. Ya Ros? Anak kita yang remaja lagi dia perlu. Okay, tolong tutup kipas. Okay, thank you. I love you. Okay, tolong mama ambil air. Sorry ya, ganggu je adik tengah belajar. Apa salahnya? Baik. Untuk aktiviti pula, ada soalan lain tak? Okay. Tadi saya sudah bagi tips 7 bahaya herdik. Iaitu dia penghapus kita punya sel neuron. Dia perosak organ kita, dada kita, jantung kita, paru-paru kita. Bila kita terjerit ke anak, anak akan jerit balik. Dia akan menjadikan anak kita suka jerit. Dia akan menjadikan anak kita yang degil. Dan dia akan jadikan anak kita yang very low self-esteem, tak suka explore. Dan dia akan merosakkan pendegaran anak kita. Dan dia akan menunjukkan attitude kita yang buruk. Nakkah kita tinggalkan kenangan yang mak kita ni adalah mak yang mempunyai attitude yang buruk? Tidak kan? Baik. Jadi, aktiviti apa yang nak buat pada anak-anak ni? Sudah pukul berapa ni? Okey? Okey, siapa yang ada anak 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun? Banyak aktiviti boleh buat. Okey? Apa saja yang ada kat dapur, dekat rumah kita adalah aktiviti. Anak yang umur 2 tahun, dia mesti ajar dia untuk self-help. Aktiviti contohnya untuk mengambil pinggan sendiri, okey, untuk susun pinggan sendiri, untuk pakai baju sendiri, untuk membutang sendiri. Okey, dari segi fizikalnya kita biarkan anak very independent. Okey, sebab itu anak toddlers lagi best. Bagi dia ambil pinggan dia yang tak pecah lah untuk susun. Okay, untuk masukkan baju dalam mesin, masukkan baju dalam bakul, ambil botol susu adik. Self help itu tuang air, okay, main cedok senduk, main benda-benda yang dia memilih antara kacang dengan beras contohnya, okay, tuang air, senduk, okay, gulung, lipat baju. Banyak aktiviti yang menggerakkan otot-otot kasar. Kalau aktiviti bahasa, berborak dengan dia, bercerita dengan dia, bernyanyi dengan dia, berpantun dengan dia, seperti cerita Kumika tadi. Okey, itu bahasa. Dari segi visualnya, kreativitinya, ajak dia mewarna, ajak dia buat origami, ajak dia buat art. Okey, dari segi aktiviti awal maths, awal science contohnya. Okey, banyak aktiviti dekat dapur. Okey, sediakan satu bekas yang besar, baldi ke besin ke, untuk dia belajar tenggelam timbul. Okey, untuk dia tahu ini telur apa? Telur masin, ini telur mata kebau, ini telur dadah. Okey, dia mengenal
membezakan antara kerang yang besar, kerang yang kecil, susun susun kuih yang besar, kecil. Okey. Belajar sains banyak dalam aktiviti masak. Okey, panas, sejuk. Jadi ibu ayah kenalah belajar apa itu perkembangan kepekaan anak itu. Sebenarnya apa saja kat rumah, itulah ilmu dia. Dalam pada kita menyantuni anak, kita perlulah memastikan anak kita ini sentiasa kita lindungi. Okey, saya nak akhiri sebab dah pukul 4 lebih ni kan. Okey, tadi surah Al-Furqan tadi, saya nak bagi 2 surah kat sini, 2 ayat kat sini tentang okey, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Ini doa saya bagi doa, tolong amalkan doa ini. Okey, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Okey? Ya. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratu ainun waj'alna lil muttaqina imama. Itu satu surah apa? Al-Furqan ayat 74 yang bagus kita bacakan. Alright. Satu lagi tentang tadi surah apa tadi? Tentang Al-Hujurat. Apa kata dia? Jangan saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Ibu ayah, jika anda selama ni ada memanggil anak dengan gelaran buruk, stop it now. Tak boleh dah. Okey, sebab otak anak kita itu sedang berkembang. Okey, kita buat aktiviti yang menarik pada anak. Okey, contohnya, okey, kita buat aktiviti sains contohnya. Baru-baru itu, hari itu saya rendam kacang kuda. Kacang kuda nak rebus kan? Jadi dia tahu maknanya kalau kita rendam dia boleh kembang. Kan? Jadi itulah aktiviti yang bagus untuk anak supaya dia faham konsep sains itu. Okey. Jadi ada soalan tak? Ada soalan? Okey, Marina Din baru masuk ke? Okey. So nanti ingatkan saya nak bagi link, saya nak bagi PDF tentang kecerdasan pelbagai itu. Jadi kalau apa-apa boleh PM saya di link ini, okey, untuk saya kongsikan beberapa aktiviti. Okey, tengok. Okey, saya ada satu aktiviti kat rumah ni. Okey, saya boleh tunjukkan satu aktiviti kat sini. Sekejap saya cari satu aktiviti yang sesuai untuk anak. Kejap. Okey, siapa nak kongsi umur berapa tahun tu? Okey, ada soalan? Hari tu saya jumpa satu video yang sangat best yang boleh kita buat aktiviti di rumah ya. Sekejap Simple activity at home. Okey, sekejap ya, saya tunjukkan. Okey, saya tunjukkan sekejap ya. No perfect words. Hey guys, so in today's video I'm gonna be sharing with you all 8 indoor play ideas for 2 to 4 years old. They are all super easy and I'm sure they'll keep your kids busy for a long time. Let's start. The first one is the origami frog, and it brings a lot of laughs and a smile in your kid's face. I do not know how to make it, so I saw the tutorial on YouTube. The first one I made, it was with the hard paper and it was a complete fail. So it's the advice I can give you, that do not make it with a very hard paper, make it with the soft, it will jump more. And it was so much fun that night to play with Nirvi with the frog. Seronok tak aktiviti ni? Okay. Next one is the paper boat. So you just have to do the same thing again, make a origami paper boat. I did not know how to make paper boat as well, though I have made a lot in my childhood. So I again saw a tutorial on YouTube and it was so easy. And you can give your kids water if you want, in the sink or in a bucket, in a tub, whatever you want, and they'll just keep themselves busy for long time.
The advice here is to not make with the soft paper. This is the mistake I did this time. When you make it with the soft paper, it gets spoiled really quickly. So make sure to make it with a hard one. The third game is where it is. Okay, and game ni for this best. You're gonna need few objects, similar one in which you can hide the small thing, just like a garlic I have taken over here. So I'm just gonna put them in one, any one of that, katori or bowl you Okay, want. You are, ini as senang. you're seeing here, and I'll shuffle it and ask her to count till 10. When her eyes are closed, I'll shuffle it again. This is a very and good ask her activity. to find it. It's so much fun to see them finding it, and you will get bored, but they will not. So it's a game in which you can keep your kids occupied for long time. Okay. It's a garlic. Okay. Next So game nanti is- nanti saya akan sharekan ya. Saya akan share beberapa aktiviti. Berapa tahun umur anak tu? 2 tahun. Generasi ya. Alright. Alright. Okay, untuk itu sekian saja. Okay, ada soalan lain? Aktiviti 4 bulan. Okay, nanti saya share. Kejap lagi saya share. Saya bagi link yang sesuai. Banyak aktiviti yang sesuai untuk anak. Banyak. Yang 4 bulan lagi. Alright. Okay. Saya tak tahu pasti siapa yang betul terdapat hadiah ini. Saya akan scroll balik untuk mendapat sebuah Quran daripada saya. Saya akan postkan nanti. Saya minta ada alamat dan juga nombor telefon untuk saya kirimkan Quran ini. Alright. Okay, saya akan kongsikan beberapa link di bawah, di komen di bawah untuk anda ambil. Alright, untuk itu boleh share lagi terus saya punya saya punya video ini pada rakan-rakan supaya kita boleh sama-sama kongsi kepada ibu ayah. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih kepada Rose yang telah bantu saya, Dr. Rahman yang bantu saya, masya-Allah. Okay, kawan-kawan yang lain telah bantu saya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.